perintah pengecualian duty stamp 2021. Okey, so kejap lagi saya akan kongsikan. Okey, yang baru saja dikeluarkan tadi oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri merupakan dia punya akuan berkanun. Okey, sebab kena faham tuan-tuan dan puan, nak dapatkan pengecualian duty stamp ni bukannya secara automatik. Bukannya secara automatik. Maknanya tuan-tuan dan puan beli di rumah, nak bayar je stamp duty tu, kita terus boleh dapat pengecualian macam tu saja. Tidak. Tuan-tuan dan puan perlu memohon kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan mengemukakan dokumen yang dipanggil sebagai akuan berkanun. Dan akuan berkanun itu baru sahaja dikeluarkan tadi, dan saya dah pun letakkan di Facebook page catatan anda dan juga Instagram. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok contoh akuan berkanun yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri di dalam Facebook page catatan anda tadi. Okey, dan sekejap lagi saya akan masukkan juga sampel akuan berkanun di dalam bentuk PDF di dalam Telegram channel saya. Okey, siapa-siapa yang belum lagi join Telegram channel saya, jadi saya keluarkan kat sini. Okey, ni link dia, Telegram link untuk masuk ke Telegram channel Coach Isaac. Coach Isaac punya Telegram channel tu seperti mana link yang saya dah nyatakan di bawah ni. Okey, so tuan-tuan puan boleh join Telegram channel tersebut. Tak ada kenakan bayaran apa-apa, cuma je masuk ke Telegram channel saya tu untuk mendapatkan sampel dalam bentuk PDF. Telegram tu ada nanti kejap lagi lah, bukan sekarang, kejap lagi. Selepas habis rancangan live ni saya akan kongsikan sampel dalam bentuk PDF dalam Telegram channel saya tersebut. Okay, jadi tuan-tuan puan boleh masuklah dalam Telegram channel tu dan dia bukan nak panggil subscribe, dia panggil join. Join Telegram channel tersebut untuk dapatkan dia punya sampel akuan berkanun dalam bentuk PDF. Okey. So saya nampak juga Puan Haliza, sahabat saya daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, tengah sibuk Puan Haliza sekarang ni. Okey, geng-geng di Lembaga Hasil Dalam Negeri saya percaya sekarang ni tengah sibuk dah lah dengan keluarnya SD pengecualian duty stamp tu. Dengan kes-kes yang melambak sekarang ni, yang mana nak uruskan untuk pencukaian lagi dengan stamp duty punya taksiran lagi. Jadi saya ucapkan berterima kasih kepada warga LHDN atas usaha untuk menjalankan khidmat sebagai seorang pengutip cukai tegar. Dalam masa sekarang ni dalam kesibukan tu sempat lagi duk melayan. Kadang-kadang saya WhatsApp sahabat saya minta tolong checkkan saya punya permohonan untuk dapatkan notis taksiran duty stamp dan sebagainya. Alhamdulillah Puan Aliza masih lagi boleh membantulah dekat peguam yang ada di luar sana. Okey, Tuan Alnino, waalaikumsalam, terima kasih join kita. Okey, Tuan Mahat Kelana, waalaikumsalam Tuan Mahat. Okey, ada soalan pula Tuan Mahat tanya ni, tak apa, kejap lagi Tuan Mahat saya akan go through soalan selepas daripada penerangan saya ni. Malam ni kita bincangkan dulu topik berkenaan dengan kita punya stamp duty 2021 ni. Sekejap lagi saya akan go through soalan-soalan yang masuk dan izinkan saya untuk share dulu benda yang paling mustahak yang saya nak terangkan, nak bagi kefahaman tuan-tuan puan yang berkenaan dengan macam mana sebenarnya cara pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri mengira stamp duty daripada harga jualan yang telah diletakkan di dalam perjanjian jual beli ataupun di dalam dokumen MOT ataupun dokumen pindah milik tersebutlah. Okey. Alright, so saya kongsikan sekejap slide saya ni. Okey. Tuan-tuan dan puan perlu faham bila Lembaga Hasil Dalam Negeri nak mengira duty stamp, dia ada formula yang telah ditetapkan di bawah Akta Duty Stamp. Okey, dalam Akta Duty Stamp tu, cara pengiraan duty stamp yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, untuk 100,000 pertama didarabkan dengan 1%. Okey, contoh katalah sekarang ni, sebelum saya kongsi, sebelum saya bercerita ni, saya harap tuan-tuan puan boleh dapatkan pen dan juga kertas untuk menulis, nak bagi faham dengan lebih jelas. Okey, dapatkan pen dengan kertas, tulis apa yang saya cuba sampaikan ni. Takut nanti bila masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan. End of the day tak faham apa benda lah yang coach ceritakan ni kan. Cerita-cerita panjang-panjang lebar, sampai-sampai orang kata dah ujung-ujung tu tak faham juga apa yang saya cuba terangkan. Okey, so ambil pen dengan kertas, tulis apa yang saya cuba sampaikan.
Okay, dan benda ni pun saya dah kongsikan dalam e-book saya. Dalam e-book saya yang telah dilancarkan pada tahun lepas lagi. Apa ni, cara ataupun formula untuk mengira duty stamp ni saya dah nyatakan dalam e-book saya tersebut. Tapi malam ni saya nak bagi penerangan cara macam mana nak kira tu supaya tuan-tuan puan nampak dengan lebih jelas lagi lah. Okey, sebagai contoh, katalah sekarang ni tuan-tuan puan nak beli tanah yang berharga RM500,000. Okey, RM500,000. Okey, jadi cara nak kira untuk dapatkan stamp duty pada untuk rumah yang berharga RM500,000, okey, pengiraannya begini. Untuk RM100,000 yang pertama, okey, RM100,000 yang pertama tu kita darabkan dengan 1%. Okey. So secara tak langsung kalau tuan-tuan puan ambil kalkulator dan juga ambil kertas tulis di situ RM100,000 yang pertama kalikan dengan 1%. So jawapannya saya pasti tuan-tuan puan akan dapat 1,000. Okey, RM100,000 kali 1% bersamaan dengan 1,000. Okey, itu untuk RM100,000 yang pertama. Okey, lepas tu ada baki lagi tuan-tuan puan. Tadi harga rumah tu RM500,000 kan? Okey, harga rumah tu RM500,000, dah tolak RM100,000 yang pertama, ada baki lagi berapa? RM400,000 lah. Kan RM500,000 dah tolak RM100,000 yang pertama, ada baki lagi RM400,000. Okey, RM400,000 ni pula tuan-tuan puan kena darabkan dengan 2%. Darabkan pula dengan 2%. Sebab ikut tier tadi tu, tier yang pertama RM100,000 yang pertama tu kalikan dengan 1%. Tier yang kedua RM400,000 tu kalikan dengan 2%. Okey, so RM400,000 kalikan dengan 2% dapat berapa? Dapat berapa? Okey, ada yang boleh jawab tak kat sini? Okey, siapa yang tolong kirakan untuk saya tadi tu? Siapa yang ada kalkulator yang boleh tolong kirakan untuk saya? Masukkan di ruangan komen jawapan tu. RM400,000 kali 2% dapat berapa? Cepat. Siapa yang boleh tolong jawabkan? Macam kuis matematik ni pula kan. Kita nak bagi you all faham ni, nak minta you all buat calculation tu sendiri. Congak sendiri berapa? RM400,000 kali 2%. Dapat berapa? Tak ada yang jawab lagi pun. Macam ni susah lah kan. Degil semua ni. Cepat. Siapa yang dah dapat jawapan? Siapa dapat jawapan, saya akan belanja dia makan. Tuan Faiz dah jawab kat situ. Dia jawab 8,000. Okey, terima kasih. 8,000. Maknanya untuk 400,000 yang kedua tadi, kalikan dengan 2%, dapatlah 8,000. Okey, ingat tak tadi yang saya ceritakan, 100,000 yang pertama tu ada 1,000. 100,000 yang pertama ada 1,000 kan? Okey, jadi 1,000 yang pertama kena campurkan dengan 8,000 yang kedua tadi. Okey, 1,000 yang pertama campurkan dengan 8,000 yang kedua tadi. Okey, maknanya total semua sekali stamp duty untuk harga rumah berharga RM500,000, stamp duty-nya adalah RM9,000. Okey, kita tengok siapa yang dapat jawab. Tuan Faiz dah jawab 8,000. Okey, tu untuk yang kedua tadi. 9,000. Okey, Tuan Mahat kata 9,000. 9,000 ni untuk kedua-duanya sekali lah. 100,000 yang pertama tadi 1,000. Okey, yang 400,000 yang kedua tadi tu 8,000. Okey, so 8,000 campur 1,000 dapatlah 9,000. Okey, betul lah tu Puan Sabsyah dapat 8,000. Okey, 8,000 HS Property. Abia Umiko pun jawab 8,000. Nisa Baru 8,000. Nuan Syimah dapat jawapan 8,000. Okey, baru masuk coach video dan suara clear. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Nazli. Okey, Syam Property 8,000. So total HS Property tulis kat situ 9,000. Okey, terima kasih banyak-banyak atas jawapan tuan-tuan perempuan semua. Betul. Untuk stamp duty rumah berharga RM500,000 adalah RM9,000. Yang macam mana formula yang saya terangkan tadi, 100,000 yang pertama tu kalikan dengan 1% which is 1,000. Okey, yang 400,000 yang kedua tadi tu kalikan dengan 2% dapatlah 8,000. So 8,000 campur 1,000 dapatlah 9,000. Okey, katalah tanah tu berharga 700,000. 700,000 kita bagi susah sikit. Bagi susah sikit you all nak kena ambil kalkulator. Sebab apa? Pengiraan dia selepas 500,000 dia akan baki yang tinggal tu akan didarabkan dengan 3% pula. Makin tinggi harga jual, makin tinggilah percentage peratusan yang dikenakan untuk pengiraan stamp duty. Okey, so maknanya tadi 100,000 yang pertama yang saya dah beritahu tadi 1%.
Okay, untuk 400,000 seterusnya tu kalikan dengan 2%. Okay, kalau rumah harga 700,000 ada baki lagi berapa ratus ribu lagi. Okay, berapa ratus ribu lagi bakinya. Daripada tadi yang first tadi ada 100,000, 400,000 kan. So total tu dah ada 5,000. Okay, bakinya tu ada berapa persen lagi? Ada berapa ratus ribu lagi? Okay, ada lagi 200,000. Okay, 200,000 tu kalikan pula dengan 3%. Dengan 3%. Okay, so 200,000 kali dengan 3% dapat berapa? Dapatlah RM6,000. Kan? So RM6,000, RM6,000 untuk 200,000 yang seterusnya. Campurkan pula dengan RM9,000 yang pertama tadi. Okay, so maknanya RM9,000 untuk RM500,000 yang 100,000 campur RM400,000 dapat RM500,000 kan. Okay, so yang tu dah dapat RM9,000 tadi. Kan ada baki lagi 200,000 kalikan dengan 3% dapatlah RM6,000. Okay, so maknanya 9,000 campur dengan 6,000, total stamp duty yang sepatutnya dibayar untuk rumah berharga 700,000 adalah berapa? 9 campur 6 dapatlah 15,000. Okay, so okay. Kita tengok kat sini, HS Property dah tulis 15,000, rumah berharga 700,000. Betul. Okay, terima kasih Tuan HS. Okay, Tuan Cahir baki 6,000. Betul. Okay, Mahat Kelana pun cakap 15,000 semua untuk harga rumah 700,000. Betul. Tuan Faiz pun kata 15,000. Okay, Tuan Syahir kata 15,000. Okay, betul. So, siapa yang jawab 15,000 tu betul. Dia dah faham lah sebenarnya formula untuk mengira duty stamp. Okay, so tuan-tuan puan, dengan adanya formula ni tadi, ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. 100,000 yang pertama memang kalikan dengan 1%. Okay, sampai ke 500,000, maknanya 400,000 berikutnya tu kalikan dengan 2%. Okay, untuk seterusnya tu kalikan dengan 3%. Okay, so lagi mahal harga rumah tu lagi tinggilah percentage ni dan lagi tinggilah stamp duty yang boleh dikenakan. Okay, so ini formula untuk pengiraan stamp duty. Sampai bila-bila pun tuan-tuan puan kena ingat, kena faham macam mana dia punya tier tu. Okay, kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan. Okay, benda ni pun sebenarnya saya dah cakap banyak kali dah. Dalam e-book saya pun ada tulis. Okay, macam mana kita nak dapatkan formula yang paling mudah untuk kita kira stamp duty ni. Okay, saya nak tuan-tuan puan buka App Store ataupun Apple App Store ataupun Google Play Store. Boleh tengok dalam Play Store ataupun App Store tu tadi, satu aplikasi yang kita namakan dia sebagai Easy Law. Okay, Easy Law ni senang sangat tuan-tuan puan nak gunakan. Okay, download aplikasi Easy Law ni sebab dalam aplikasi Easy Law ni tuan-tuan puan boleh congak dengan macam ni je. Senang sangat-sangat nak kira, just masukkan berapa harga jual beli rumah yang tuan-tuan puan nak beli tadi tu, nanti Easy Law akan calculatekan stamp duty tu terus. Gempak ke tak gempak kan. So tak payah lagi nak susah-susah nak ambil kalkulator, nak kena kira satu persatu. 100,000 pertama berapa, lepas tu 400,000 berapa, harga seterusnya tu berapa kan. Tak payah pening-pening kepala, terus download je aplikasi Easy Law ni. Daripada aplikasi Easy Law ni, masukkan aja figure harga jual beli rumah tu dalam apps tersebut, nanti dia boleh tolong kirakan. Okay, so nanti lepas habis rancangan live ni, saya syorkan untuk perempuan download aplikasi Easy Law untuk memudahkan pengiraan macam mana stamp duty tu, dan dia pun boleh tolong kirakan legal fee untuk yuran guaman yang dikenakan oleh peguam. So boleh dapatkan anggaran secara instantly, berapa legal fee yang dikenakan oleh peguam dan juga berapa stamp duty yang dikenakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Okay, so mudah saja tuan-tuan dan puan, tak payah nak pening-pening kepala nak ambil kalkulator, nak kena calculate satu persatu. Okay, so itulah kelebihan aplikasi Easy Law ni. Tuan-tuan puan boleh kongsi maklumat ni kepada kawan-kawan yang lain. Siapa-siapa yang mungkin belum ada aplikasi Easy Law dalam phone mereka, saya syorkan tuan-tuan puan download dah siap-siap, nanti boleh gunakan, boleh play around lah, boleh test. Benda tu percuma je, tak kena bayar pun. Boleh play around dan boleh test dia punya aplikasi Easy Law tersebut. Okay, alright. So setakat ni boleh faham tak dengan apa yang saya tekankan tadi, cara pengiraan duty stamp tersebut. Okay, sebab tu benda paling basic yang tuan-tuan puan perlu tahu. Kalau dah tahu cara nak kira stamp duty tu, baru kita boleh move on dengan benda yang saya nak terangkan pada tuan-tuan puan pada malam ni.
iaitu topik berkenaan dengan stamp duty 2021. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan pengecualian stamp duty tersebut berdasarkan kepada warta kerajaan yang telah dikeluarkan pada 10 Februari yang lepas, dan juga mengguna pakai akuan berkanun ataupun SD, Statutory Declaration, yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri baru saja tadi petang. Okay. So saya harap tuan-tuan perempuan boleh dapatlah gambaran macam mana nak kira stamp duty tadi sebelum kita teruskan dengan perkongsian yang kita nak ceritakan tentang pereditan duty stamp ni lah. Okay, alright. So saya akan teruskan perkongsian saya dengan SD yang kita baru terima daripada pihak lembaga hasil dalam negeri petang tadi. Alright. Sekejap Okay, boleh nampak tak? Tulisan tu macam kecil sikit. Kalau telefon tu kena pusingkan dah telefon tu lah, mungkin boleh nampak dengan apa. Tak pun saya tutup je lah muka saya ni, tak penting tengok muka saya kan. Okay, tengok dia punya akuan berkanun yang saya dah sharekan di skrin tuan-tuan perempuan semua. Okay, jap saya besarkan sikit. Okay, baru nampak. Saya besarkan ni, baru nampak kan? Tengok besar tak? Baru besar. Okay. So tengok tuan-tuan perempuan Okay, sekarang ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan surat akuan berkanun dibuat berhubung permohonan pengecualian duty stamp Perintah Duty Stamp Pengecualian 2021. Okay, ataupun ringkasannya PUA 53/2021 mengikut Akta Stamp 1999 bagi surat cara pindah milik harta tanah. Okay. Tuan-tuan perempuan, ada dua warta kerajaan yang dah dikeluarkan pada 10 Februari yang lepas. Ada dua, iaitu yang pertama PUA 53/2021. Okey, PUA 53 adalah khusus untuk pengecualian duty stamp bagi surat cara pindah milik, ataupun bahasa ringkas kita panggil dia sebagai MOT, Memorandum of Transfer. Okey, jadi jangan tersalah gunakan SD. Kalau kita nak buat permohonan pengecualian duty stamp bagi dokumen pindah milik, maka kita perlu gunakan PUA 53 punya SD. Jangan tersalah pula guna PUA lain. Okay, so yang saya sharekan dengan tuan-tuan perempuan sekarang ni adalah PUA 53/2021. Okay, so inilah dia dokumennya. So tengok dekat atas kepala dia ni, dia dah tulis pembelian harta kediaman berharga tidak melebihi RM500,000. Okay, so tidak melebihi RM500,000 pada atau selepas 1/1/2021, tetapi tidak lewat daripada 31/12/2025. Okey, ingin saya nyatakan di sini tuan-tuan puan, awal-awal tadi saya dah beritahu, tuan-tuan perempuan perlu mengisi SD ni dengan lengkap, surat akuan berkanun ni dengan lengkap, dan dalam masa yang sama permohonan tu tidak diproses secara automatik selagi mana tuan-tuan perempuan tidak mengemukakan dokumen yang sepatutnya kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. So dokumen yang lengkap tu biasanya orang kata siapkan oleh peguam yang mengendalikan urusan jual beli, dan dalam masa yang sama kalau katalah tuan-tuan perempuan dah lantik peguam untuk urusan jual beli itu, maka SD ni pun akan disiapkan oleh peguam. Tuan-tuan perempuan hanya perlu tanda tangan saja SD tersebut. Okay, SD tu apa? Statutory Declaration ataupun akuan berkanun ni lah. So dokumen yang saya sebutkan ni kita panggil sebagai SD. So SD ni nanti peguam akan sediakan. Okay, so kat sini tuan-tuan perempuan tengok perenggan ni, kami, okay, ni nama tuan-tuan perempuan lah, katalah Ali bin Abu. Okay, nombor kad penalan, katalah berapa nombor kad penalan kat situ kan. Okay, dan beralamat ni, ini alamat surat menyurat tuan-tuan perempuan lah, alamat tempat tinggal sekarang ni, dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa penyataan yang dinyatakan di bawah adalah benar. Okay, so tuan-tuan perempuan tak boleh sama sekali nak menipu dalam akuan berkanun ni. Nama pun akuan berkanun. Akuan berkanun ni kalau didapati tuan-tuan perempuan menipu, declare perkara yang tidak betul, maka tuan-tuan perempuan boleh diambil tindakan. Boleh dikenakan tindakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri kerana menipu dalam akuan berkanun. Jadi jangan main-main
So nak buat akaun berkanun ni kena pastikan segala penyataan yang dinyatakan dalam akaun berkanun ni adalah benar semata-mata. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar-benar berlaku. Okay. So yang kedua, saya adalah pembeli yang menandatangani perjanjian jual beli harta kediaman yang dipegang di bawah. Okey, ni nombor geran. Okey, kalau nombor geran tu HSD bla 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 lah. Okey, kalau nombor geran tu GRN, tulislah GRN kat sini, janganlah tulis HSD pula. Kalau nombor geran tu PN ke PM ke, tulislah PN ataupun PM kat depan ni. Okey. So lawyer yang akan preparekan dokumen ni dia tahulah macam mana nak masukkan maklumat nombor geran dan sebagainya. Okey, HSD berapa-berapa, lot number berapa-berapa, mukim apa, negeri apa, bertarikh. Okey. Bertarikh ni maknanya adalah perjanjian punya tarikh. SPA tu punya tarikh. Katalah tarikh perjanjian tu pada 2 hari bulan Januari 2021, maka kita letakkanlah tarikh kat sini 2 Januari 2021. Okey, di antara nama siapa nama penjual di sini dan pembeli. Okey, ni nama tuan-tuan perempuan sebagai pembeli lah. Okey, letakkan nama pembeli di sini. Katalah yang jual tu nama dia Ahmad bin Akhlaken. Okey, so tulislah kat sini Ahmad Akhlaken. Dan yang beli ni nama tuan-tuan perempuan tadi Ali bin Abu. So letaklah nama tuan-tuan perempuan Ali bin Abu kat sini. Okey. Alright. So perenggan yang ketiga. Kami mengesahkan. Okey. Saya ataupun kami ni tengoklah, kalau awak seorang letaklah saya. Kalau awak berdua letaklah kami kan. Katalah beli berdua join name dengan suami isteri kan. So letaklah kami kat situ. Janganlah kata letak saya pula kan kalau dua orang kalau dua orang letaklah kami kan. Kami mengesahkan bahawa harga belian bagi pembelian harta kediaman yang disebut dalam perkara kedua, pada perkara 2 ni tadi, tersebut adalah tidak melebihi 500,000 iaitu berapa? Okey, katalah 499,000. So kita tulislah kat sini 499,000. Okey, sebab dia syarat dia tidak melebihi 500,000 kan. So kalau 499,000 tulis 499,000. Kalau kata 300,000 tulis 300,000 kat sini. Ni harga jual beli yang diletakkan dalam perjanjian jual beli tadi. Okey. Saya atau kami mengesahkan harta kediaman yang tersebut tidak termasuk. Kena faham kat sini. Tidak termasuk ni maknanya tak boleh. Tak boleh tuan-tuan perempuan kalau katalah beli small office, home office, SOHO, ataupun small office, F tu flexible office, SOHO, small office, virtual office, SOHO, dan service apartment. So kalau katalah kita beli service apartment ataupun kita beli SOHO ataupun SOFO, kita tak boleh dapatkan pengecualian di bawah perintah pengecualian duty stamp 53/2021 ni. Tak dibenarkan. So unfortunately tak boleh sebab hanya dibenarkan rumah kediaman yang tidak termasuk kategori-kategori ni saja. So itu yang kita kena faham kat situ lah. Sebab hari tu masa live tu saya tak boleh nak confirmkan lagi kan. Sebab saya beritahu SD Premitan tu belum dikeluarkan lagi oleh pihak Lembaga Sidang Negeri. Jadi untuk hari ni kita dah dapat confirmation memang tak termasuk service apartment, tak termasuk SOHO, SOFO, SOHO dan sebagainya lah. Alright. Yang kelima, saya atau kami tidak pernah memiliki apa-apa harta kediaman, termasuk harta kediaman yang diperolehi secara perwarisan. Maknanya kalau harta pusaka kita dapat daripada arwah ibu ayah kita ke, itu pun dah dikonsider sebagai harta yang kita dah perolehi. Jadi kalau kita dapat harta tu secara perwarisan ataupun sebagai pemberian, maknanya orang tua kita bagi kita sebagai hibah, gift kepada kita pun tak boleh juga dapatkan pengecualian duty stamp ni. Yang dipegang sama ada secara individu atau bersesama. Maknanya kalau katalah kita pegang secara individu ataupun kita join name dengan orang lain, dengan isteri kita ke, dengan anak kita ke, dengan ibu ayah kita ke, asalkan nama kita ada dalam dokumen membuktikan yang kita dah ada rumah kediaman sebelum ni, maka kita tak boleh dapatkan pengecualian di bawah PUA 53 ni lah. Dan belum pernah diluluskan permohonan pengecualian duty stamp di bawah pengecualian ini. So maknanya tuan-tuan perempuan kena faham kalau misal kata dah ada rumah sebelum ni tapi rumah tersebut dah dijual. Rumah tersebut dah dijual, masih lagi kategorinya tuan-tuan perempuan tak layak. Sebab apa? Dah pernah memiliki. Dah pernah memiliki. So sebab ayat dekat sini dia kata kita kena declare yang kita tidak pernah memiliki. Tak pernah memiliki itu termasuklah dah ada tapi kita jual. So maknanya bila kita dah ada kita jual, maka kita tak layak lah nak dapatkan perintah untuk pengecualian duty stamp tersebut. So seterusnya, kami faham sekiranya terbukti bahawa maklumat yang diberikan tidak benar, pengecualian yang telah diberikan akan ditarik balik dan duty serta penalti, ni yang paling penting sekali
ada penalti yang boleh dikenakan oleh pihak lembaga asinan negeri di bawah Seksyen 47A Akta Stamp 99 boleh dikenakan jika berkenaan. Jadi jangan main-main tuan-tuan, bila buat deklarasi, bila buat akuan berkanun ni, perlu menyatakan perkara yang sebenar dan kita tidak menipu dalam akuan berkanun yang dah ditantangkan inilah. Okay, dan kami membuat pengakuan ini dengan penuh kesedaran dan kepercayaan bahawa semua fakta yang diberi adalah benar menurut kehendak peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960. Okay, jadi kita tanda tangan dekat ruangan kosong ni sebelah kanan ni, dan nama kita diletakkan di atas ni, ditandatangani di hadapan sama ada hakim, mahkamah seksyen, magistrate ataupun di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Mesti ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah, bukan di hadapan peguam, bukan di hadapan pegawai kata apa penghulu ke apa, tak boleh, kena sign depan Pesuruhjaya Sumpah. Okay, so itu untuk akuan berkanun di bawah PUA 53/2021. Okay. So sekarang ni saya nak kongsikan pula sekejap saya nak kongsikan pula PUA 54. Okay, PUA 54. Okay, PUA 54 ni khusus untuk siapa-siapa yang nak buat permohonan untuk dapatkan pengecualian duty stamp bagi surat cara pinjaman untuk loan agreement ataupun loan document dengan pihak bank lah, pihak bank. Okay, so saya buka dia punya SD ni. Okay, tuan-tuan tengok lebih kurang sama je, dia punya header dia punya kepala dia tu lebih kurang sama. Cuma kat bahagian bawah ni dia punya nombor tu berbeza lah. PUA 54/2021. Pengecualian nombor 2 2021. Tadi nombor 1 2021 kan. Yang tadi tu PUA 53/2021. So yang ni PUA 54/2021 Akta Stamp 99. Okay, yang ni pun berbeza bagi surat cara pinjaman. Tadi tu bagi surat cara pindah milik kan. Dokumen pindah milik. Okay, so pembelian harta kediaman berharga tidak melebihi RM500,000 pada atau selepas 1/1/21 tetapi tidak lewat daripada 31/12/2025. Okay, so sama juga isikan kat sini nama kita, IC number kita, alamat kita, dan penyertaan yang ditekan dia buat adalah benar. Okay, kami adalah pembeli yang menandatangani perjanjian jual beli. Harta kediaman dipegang di bawah. Okay, ini nombor geran dia lah. Kita letakkan nombor geran di sini. Di antara kita, di antara penjual dengan kita sebagai pembeli. Okay. Kami mengesahkan bahawa harga belian bagi pembelian harta kediaman yang disebut dalam perkara 2 tersebut tidak melebihi RM500,000, iaitu berapa? Okay, so ni harga jual beli yang kita beli dalam perjanjian jual beli tadi tu kita nyatakan kat sini lah. Kalau tadi RM499,000 maka kita akan tulislah kat situ RM499,000. Kami mengesahkan harta kediaman yang tersebut tidak termasuk small office, home office. Okay, sama je macam tadi juga. Tidak pernah memiliki harta kediaman, termasuklah harta yang diperoleh secara pewarisan atau pemberian berbagai, sama juga macam tadi. Dan kalau bisa kata kita menipu dalam SD ataupun akuan berkanun ni, kita boleh dikenakan tindakan, dan di bawah Seksyen 47A ni memang ada penalti yang boleh dikenakan kat atas kita lah. Okay. Dan last kali ni, membuat akuan tu dengan penuh kesedaran dan kepercayaan. Semua fakta yang diberi adalah benar menurut kehendak penurut Akta Akuan Berkanun 1990. Kita tanda tangan kat ruangan kosong ni, letak nama di mana dia tanda tangan, dan juga di cop oleh Pesuruhjaya Sumpah sebagai penyaksi dokumen akuan berkanun ni. Okay, so itulah dia akuan berkanun untuk pengecualian, memohon pengecualian duty stamp bagi surat cara pinjaman. Okay, surat cara pinjaman. Okay. Untuk makluman tuan-tuan puan, untuk surat cara pinjaman, dia punya duty stamp berbeza berbanding dengan surat cara pindah milik. Okay, cara pengiraan dia adalah jumlah pinjaman, jumlah pinjaman. Katalah kita mohon pinjaman tadi tu RM500,000. Okay, RM500,000 kita kalikan dengan 0.5%. Itu formula dia. Berbanding dengan yang tadi MOT itu, dia ada tier. Tier pertama 100% yang 100,000 yang pertama 1%. RM400,000 yang kedua kalikan dengan 2%, seterusnya kalikan dengan 3%. Okay, tapi untuk surat cara pinjaman dia flat rate 0.5%, kalikan dengan jumlah pinjaman yang kita mohon tadi lah, yang kita dapat daripada bank tadi tu, kalikan dengan 0.5%. Okay, dapatlah berapa duty stamp yang dikenakan. Alright. Okay, saya nak sentuh sikit tentang SD ni tadi. Kalau tuan-tuan puan tengok kat sini,
Sebenarnya kalau katalah tuan-tuan perempuan buat pinjaman tersebut lebih daripada RM500,000. Okey, katalah tuan-tuan perempuan buat pinjaman, dalam pinjaman tu ada sekali kita masukkan pembiayaan untuk MRTA ataupun MRTT. Okey, so kita masukkan sekali dalam pinjaman tersebut. Okey, ada juga pembiayaan untuk kita punya legal fee, yuran guaman, masukkan sekali dengan pinjaman tersebut, dan juga untuk valuation fee. Okey, valuation fee pun kita masukkan sekali dalam pinjaman tersebut. Maka pinjaman kita tadi jumlah asalnya yang kita nak pinjam adalah RM500,000. Tuk kita masukkan dia punya legal fee, dia punya valuation fee, dia punya MRTT kan. Dah jadi lebih daripada RM500,000. Jadi RM550,000 sebagai contoh. Okey. Tapi jangan risau, tuan-tuan perempuan masih lagi layak untuk mendapatkan peremitan ataupun diskaun ataupun pengecualian stamp duty di bawah PUA 54 ni, kerana harga jual beli di dalam perjanjian jual beli itu masih lagi di bawah RM500,000. Masih lagi layak untuk dapatkan pengecualian duty stamp tersebut. Even though loan document ataupun loan agreement tuan-tuan perempuan, jumlah pinjaman yang dipohon adalah melebihi RM500,000 sebab dia based on harga jual beli di dalam dokumen MOT dan juga SPA tadi, which is below daripada RM500,000. Kalau SPA price below RM500,000, automatically tuan-tuan perempuan boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp di bawah PUA 54 ni juga. Okay, so jangan risaulah, even though tuan-tuan perempuan punya loan tu lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada dalam harga SPA itu sendirilah. So harga SPA itu yang memainkan peranan. Okay, so itu yang saya nak tegaskan di sini lah. Tuan-tuan perlu faham tentang perkara tersebut. Alright, okay. Setakat apa yang saya dah tunjukkan tadi tu boleh faham ke? Saya nak tahu juga, saya cerita bebel panjang-panjang tak faham, susah juga ni kan. So boleh faham ke tidak apa yang saya tegangkan tadi? Kalau boleh faham, tulis faham di ruangan komen. InsyaAllah kita kalau tak faham, kita boleh tulis tak faham dan saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi lah perkara tersebut. Okay, sebab ada lagi benda yang paling penting saya akan ceritakan dengan tuan-tuan puan semua. Benda yang tadi saya dah ceritakan awal tadi tu penting, tapi kali ni ada satu perkara yang paling penting yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan puan. Okay, sebelum saya masuk ke topik yang paling penting tu, saya nak tuan-tuan puan faham dulu. Okay, kalau tak faham, tulis tak faham. Kalau faham, tulis faham. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay. Okay, so ada Puan Mastura tulis faham di situ. Okay, yang lain-lain macam mana? Boleh faham ke? Okay, saya harap yang lain pun samalah, boleh faham dengan apa yang saya tegangkan. Okay, perkara yang paling penting, yang paling mustahak yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan semua adalah berkenaan dengan penilaian. Penilaian yang dibuat oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, JPPH. Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta ni adalah satu jabatan di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Kementerian Keuangan, yang mana Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta ni bertanggungjawab untuk membuat penilaian bagi maksud mendapatkan notis taksiran duty stamp. Okey, analogi ni macam ni tuan-tuan perempuan. Bila tuan-tuan perempuan buat permohonan untuk mendapatkan pengecualian duty stamp kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, pihak lembaga hasil dalam negeri akan dapatkan dulu valuation report ataupun laporan penilaian yang dikeluarkan oleh pihak JPPH tadi. Okey, so contoh katalah sekarang ni kita beli rumah, harga rumah yang kita nak beli tu RM490,000. Okey, kita pun dah compile semua dokumen melalui peguam tadi, kita dah sign SD akun berkanun tu, dan peguam pun dah hantar dokumen tu ke pihak lembaga hasil dalam negeri. Proses yang penghantaran tu kita panggil sebagai proses adjudikasi. Proses adjudikasi. Okey, so bila peguam dah buat proses adjudikasi di lembaga hasil dalam negeri, perkara pertama yang lembaga hasil dalam negeri akan tengok adalah penilaian yang dibuat oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, JPPH. Okey, so bila nak dapatkan laporan penilaian, pihak lembaga hasil dalam negeri dia tak boleh nak menilaikan sendiri, dia kena dapatkan perkhidmatan daripada JPPH. So JPPH ni pula dia akan buat laporan penilaian dan hantarkan laporan penilaian tu kepada pihak lembaga hasil dalam negeri lah.
Okay, so bila JPPH dah keluarkan laporan penilaian, dah hantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, barulah pihak lembaga hasil dalam negeri boleh mengeluarkan notis taksiran duty stamp. Ketika itulah baru kita tahu permohonan kita tu dah berjaya ataupun sebaliknya. Tak dapatkan pengecualian tu dah berjaya ataupun sebaliknya ditolak. Okey, kalau misalnya kata ditolak, kita kena bayar full stamp duty yang dikenakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, so yang saya nak tekankan di sini adalah yang dikatakan laporan penilaian JPPH tadi itu sebenarnya di luar bidang kuasa peguam, di luar bidang kuasa tuan-tuan perempuan sebagai pembeli dan juga di luar bidang kuasa lembaga hasil dalam negeri. Okay, so lembaga hasil dalam negeri akan menggunakan pakai laporan penilaian yang telah disediakan oleh pihak JPPH untuk menentukan sama ada nilai hartanah tersebut adalah di bawah harga RM500,000 tadi ataupun sebaliknya. Okay, kena jelas, kena faham apa yang saya cuba terangkan di sini. Maksudnya, even though tuan-tuan perempuan dapat beli hartanah yang di bawah harga RM500,000. Contoh katalah Ali bin Abu tadi jual pada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan beli daripada Ali bin Abu. Masa Ali bin Abu jual hartanah tersebut memang diletakkan dalam dokumen perjanjian jual beli dan juga dokumen borang pindah milik MOT tadi, harga yang diletakkan adalah RM490,000, which is below harga RM500,000 tadi kan. Sampai dekat pihak lembaga hasil dalam negeri, ketika proses adjudikasi itu dibuat, lembaga hasil dalam negeri akan dapatkan laporan penilaian daripada pihak JPPH. Bila dapatkan laporan penilaian daripada JPPH, tiba-tiba katalah JPPH mentaksirkan harga hartanah tersebut lebih daripada harga RM490,000. Katalah contohnya JPPH dah nilaikan harga rumah tersebut adalah RM520,000. Tak dapat harga rumah ni RM450,000 ni. Orang ni beli mungkin below market value, tapi sebenarnya nilai pasaran harta tersebut adalah RM520,000. So bila pihak JPPH dah nilaikan harta tersebut mengikut nilai pasarannya adalah RM520,000, maka end of the day sampai dekat pihak lembaga hasil dalam negeri, lembaga hasil dalam negeri akan mengikut nilaian semasa yang telah ditetapkan oleh JPPH tadi, which is RM520,000. Dan secara tak langsung tuan-tuan perempuan punya permohonan untuk mendapatkan pengecualian duty stamp tadi boleh ditolak oleh lembaga hasil dalam negeri. Ini kena faham betul-betul. Ini yang saya kata penting sangat-sangat tuan-tuan perempuan faham. Kalau katalah sampai kat JPPH nilaikan harta tu lebih tinggi daripada RM500,000, maka kita terpaksa akur dengan penilaian ikut nilaian semasa yang dikeluarkan oleh JPPH tadilah. So itu adalah perkara yang kita panggil setback lah dalam apa yang ada dalam peremitan atau pengecualian duty stamp ni. Sebab nilaian semasa tu ditentukan oleh pihak JPPH dan bukan berdasarkan kepada harga yang diletakkan di dalam perjanjian jual beli semata-mata. So kena faham lah benda tu kan. Sebab apa? Objektif utamanya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya manipulasi daripada pihak pembeli dan juga penjual untuk mengurangkan duty stamp ataupun nak mengecualikan duty stamp tu secara penuh lah. Kenapa saya kata manipulasi di situ? Ada berlaku kes-kes di mana nilaian sebenar rumah tersebut dibeli daripada penjual sebenarnya dah lebih daripada RM500,000, tapi disebabkan pembeli ni cuba nak kautim dengan penjual tadi, penjual aku nak dapatkan pengecualian duty stamp lah, so boleh tak kalau kita kautim, kita letak lah, aku tahu harga yang kau nak jual tu RM550,000 kan, RM550,000, tapi kita kautim lah, kita markdown kan harga tu, letaklah harga tu RM490,000 atau RM499,000 kan, sekurang-kurangnya aku dapat pengecualian duty stamp tu bukan sikit kan. Kalau aku letak RM499,000 aku dapat pengecualian duty stamp lebih kurang RM9,000 tadi kan, RM9,000 boleh dikecualikan mana nak cekau RM9,000 kan. So kalau kau boleh dapatkan persetujuan, bagilah persetujuan untuk kita letakkan dalam SPA tu harga markdown, tapi jangan risau yang differential sum tu yang lebih tu aku top up dah sendiri nanti.
Atau aku top up by cash lah, aku bayarkan kau lah kan, aku still beli dengan kau harga RM50,000. So untuk mengelakkan berlakunya manipulasi oleh penjual dan juga pembeli, nak dapatkan pengecualian duty stamp sedangkan harga sebenar yang dibeli itu adalah melebihi RM50,000, dia buat proses macam ni sebab nak dapatkan actual price ataupun harga sebenar yang ditentukan mengikut nilai pasaran oleh pihak JPP tadi.